الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni majhud fa arsala ila ba'd nisa'ihi faqalat walladhi ba'athaka bil haqq ma 'indi illa ma thumma arsala ila ukhra faqalat mithla dhalik hatta qulna kulluhunna mithla dhalik la walladhi ba'athaka bil haqq ma 'indi illa ma. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man yudhifu hadha al-layla. Faqala rajulun min al-ansar ana ya Rasulullah. Fantalaqa bihi ila rahlihi. Faqala limra'atihi akrimi dhayfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayah qala limra'atihi hal 'indaki shay'? Qalat la illa quta sibyani. Qala fa'allilihim bi shay'. Wa idza aradu al-'asha' fanawwimihim. Wa idza dakhala dhayfuna fa'atfi'i as-siraj wa arihi anna na'kul. Faqa'adu wa akala ad-dhayf wa bata tawiyaini. Falamma asbaha ghada 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam laqad 'ajiba Allahu min sani'ikuma bi dhayfikuma al-lailah. Atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Seorang sahabat Nabi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata Abu Hurairah, satu orang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki itu, inni majhud. Abu Hurairah cerita, dia kata satu hari mai satu orang laki-laki jumpa Nabi. Bila dia sampai depan Nabi, dia kata inni majhud. Dia kata aku ni susah, miskin, hidup sengsara, perut lapar. Itu maksud majhud. Majhud ni semua sekali. Susah, miskin, hidup dalam sengsara, perut lapar. Mai satu laki-laki jumpa Nabi SAW. Dia kata dekat Nabi, inni majhud. Dia kata aku miskin, aku susah, perut aku lapar, aku hidup dalam sengsara. Fa arsala ila ba'd nisa'i. Nabi bila dengar macam tu, Nabi terus bawa dia, jom bawa pergi ke rumah isteri-isteri Nabi. Nabi bawa dia, jom pergi rumah aku. Nabi bawa pergi rumah isteri Nabi. Bila sampai sana, faqala, kata isteri Nabi, wallazi ba'athaka bil haqq ma 'indi illa ma'un. Tiba-tiba isteri Nabi kata, demi Allah, Tuhan yang membangkitkan kamu wahai Nabi menjadi Nabi, tak ada apa di rumah kita ni melainkan yang ada air saja. Satu orang susah mai jumpa Nabi,
Nabi pun kesian ke dia bila dia kata dia miskin, dia susah, perut lapang, hidup dalam keadaan sengsara. Nabi rasa kesian ke dia. Nabi kata jom pergi ke rumah. Nabi ingat bila pergi ke rumah dia adalah benda nak bagi makan. Bila sampai di rumah dia, tiba-tiba isteri Nabi kata ke Nabi, dia kata wallazi ba'atsaka bil haqq, demi Allah Tuhan yang menjadikan kamu rasul yang sebenar. Ma indi illa ma'un, tak ada apa di rumah kita ni, ayam aja ada. Summa arsala ila ukhra, Nabi pun dah dengar macam tu, ajak kawan susah, kawan miskin, kawan lapang ni tadi, ajak dia jom di rumah isteri hak lain pula. Faqalat mithla dhalik hatta qulna kulluhunna mithla dhalik la wallazi ba'athaka bil haqq ma indi illa ma. Di rumah isteri hak berikutnya pun jawab macam tu juga. Demi Allah Tuhan yang menjadikan kamu Nabi yang sebenar, rumah kita ni tak ada apa nak boleh bagi ke orang, ada ayam aja. Dan demikianlah seterusnya. Nabi buat pergi rumah isteri hak seorang lagi, buat pergi rumah isteri hak seorang lagi. Jawapan semua isteri Nabi sama aja. Jawab kata tak ada apa di rumah. Faqala Nabi SAW, Nabi bila dah tengok semua isteri dia kata tak ada apa di rumah, Nabi bawa sahabat ni pergi jumpa sahabat-sahabat Nabi hadu ada ramai di masjid. Nabi kata man yudhifu hadzal laila, Nabi kata aku nak tanya kamu semua, siapa di kalangan kamu yang sanggup terima dia ni jadi tetamu hampa pada malam ni. Nabi nak tolong dulu, tapi oleh kerana tak tertolong, sebab Nabi pun susah, sebab di rumah isteri-isteri Nabi pun tak ada apa yang nak boleh tolong kawan ni, maka tak ada Allah dah. Nabi bawa sahabat yang susah, yang miskin, yang dalam keadaan lapang ni, Nabi bawa pergi balik ke masjid depan sahabat ramai-ramai ni. Nabi tanya sahabat lain, man yudhifu hadzal laila, siapa sanggup terima sahabat kita yang susah ni untuk nak jadi tetamu malam ni. Faqala rajulun minal ansar, seorang sahabat Nabi daripada golongan Ansar, orang Madinah. Dia kata ana ya Rasulullah, dia kata tak apa, bagi kat saya, dia kata bagi kat saya, tak apalah, saya terima dia ni jadi tetamu saya malam ni, jom, dia kata. Fantalaqa bihi ila rahlih, maka dia pun bawa sahabat hak miskin, hak lapang, hak susah hidup ni, bawa kawan ni pergi ke rumah dia. Faqala limra'atih, bila sampai di rumah dia kata ke isteri dia ni, sahabat Ansar ni bawa kawan susah, kawan lapang, kawan miskin ni buat pergi rumah dia. Bila sampai di rumah dia kata dekat isteri dia, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia kata tolonglah sedaya upaya, dia kata kita layanlah, kita muliakanlah, kerana dia ni bukan tetamu kita tetapi tetamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata layanlah dia ni bukan tetamu kita sebenarnya. Sebenarnya dia ni tetamu Nabi. Tapi Nabi tak ada arah dah. Nabi tak ada apa nak boleh tolong dia. Maka aku tolong bawa dia balik ke rumah bagi pihak Nabi SAW. Tolong layan dia ni elok-elok. Dia ni tetamu Nabi. Sahabat Ansar ni kata. Wa fi riwayah, dia kata dalam satu riwayat lain kata, qala limra'ati, laki-laki Ansar ni bila buat balik orang miskin di rumah dia, dia kata ke isteri dia, dia kata hal indiki syai', dia kata ni di rumah kita ni ada apa-apa aku boleh nak bagi makan dekat dia ni. Ni habis sanggup depan Nabi tadi ni, dia pun tak tahu rumah dia ada tak ada makan. Tapi oleh kerana kesian dekat kawan ni, oleh kerana kesian ke Nabi SAW, dia ajak pergi rumah dia. Bila dah sampai di rumah dia, baru tanya isteri dia, hal indaki syai', dia kata di rumah kita ni ada apa-apa kan? Qala, jawab isteri sahabat ni, dia kata la illa quta sibyani, dia kata tak ada apa, dia kata kalau ada pun sikit aja, tu pun makanan anak-anak kita, dia kata tak ada, dia kata habuan kita pun tak ada abang, dia kata ada ni pun habuan anak-anak kita makan, tu aja ada. Qala, kata lelaki ni,
fa'allilihim bisyai. Dia kata ke isteri dia, hang buatlah apa-apa yang boleh ke anak-anak kita ni supaya mereka lupa pada makanan. Itu dia. Bila isteri dia kata tak ada apa, hak ada sikit aja makanan ni pun hak buat anak. Jawab sahabat Ansar ni, dia kata dekat isteri dia kata lah ni lagu ni hang buatlah apa-apa pun, janji anak kita terlupa makan. Dia kata wa iza aradul asya fanawwimihim. Dia kata kalau depa teringat nak makan, kalau depa teringat nak makan malam, al-asya maksud dia makan malam. Kalau al-isya sembahyang isya. Kalau al-asya ain baris atas dia jadi makan malam. Dia kata wa iza aradul asya, dia kata kalau anak-anak ni teringat depa tak makan lagi dan depa nak makan malam, fanawwimihim, bagi depa tidur. Dia kata jangan bagi makan. Pasal apa? Pasal makanan tu dia nak bagi dekat tetamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iza dakhala dhaifuna fa'atfi istiraj. Dia kata sat lagi, dia kata bila tetamu kita masuk dalam rumah, dia kata lepas kita jamu makan, kita padam lampu bang. Kita padam lampu, bagi gelap, bagi dia tidur bang. Wa arihi anna na'kul, dan kalau boleh masa dia makan sat lagi kita tunjuk kata kita dah makan. Dia kata pasal dia pun tak nak makan, isteri dia pun tak nak makan, makanan tu pun buat anak-anak. Anak-anak ni pergi bagi tidur buang, dia dengan isteri tak makan, bagi tetamu Nabi makan. Wa arihi anna na'kul, sat lagi bila dia makan kita tunjuk kata kita dah makan. Dia kata faqa'adu, bila dia ni masuk, dia panggil tetamu ni masuk, mai duduk, wa akala dhaif, bagi tetamu ni, bagi dhaif ni makan. Wa bata tawiyaini, maka dua suami isteri itu tidur pada malam tu dalam keadaan perut kosong. Dia kata falamma asbah, esok pagi-pagi lagi, ghada ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cepat-cepat lepas sembahyang subuh jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita dekat Nabi apa yang dia buat semalam. Esok ni pagi-pagi lagi pergi sembahyang subuh, lepas tu jumpa Nabi, beritahu ke Nabi. Dia kata ya Rasulullah, tetamu yang kamu minta suruh balik, bawa balik ke rumah layan semalam, aku balik rumah aku. Dan kebetulan di rumah aku pun tak ada makan, melainkan makanan hak anak kami punya. Dia kata maka kami bagi anak tidur dalam keadaan tak makan. Kami jamu tetamu ni makan. Aku dan isteri aku pun tidur perut kosong. Aku buat ni kerana Allah, kerana dia tetamu kamu ya Rasulullah. Dicerita ke Nabi macam tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, laqad ajiballahu min sani'ikuma bi dhaifikum al-lailah. Nabi kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat kagum dengan perbuatan kamu suami isteri terhadap tetamu kamu berdua pada malam tadi, dan Allah Subhanahu wa taala redha pada kamu. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu secebis, itu secebis ataupun sepotong daripada kisah sahabat-sahabat Nabi. Kan kita mengaji agama ni, kita duk berasa kita mengaji sangat dah. Kan pasal apa? Pasal orang lain tengok Brazil malam ni, kita main mengaji, kita berasa kita mengaji sangat dah. Tapi kita tak tahu lagi sama ada kita boleh amal ataupun tidak apa kita mengaji. Dia begitu. Kan? Ni musim ni terus cakap lah tuan-tuan, di masjid mana pun orang kurang. Lagi tak mai hari Ahad ni, lagi tak final, lagi tu lah jadi lagu ni. Ini pun alhamdulillah kan. Ada setengah masjid tu sahabat saya kata sampai tinggal 5 orang, cancel kuliah. Turun ustaz kita menyunggit balik tengok bola juga ustaz pun. Kan? Dia kata dapat lagu mana 5 orang. Dia kata tak pernah sabar. Dia kata 5 orang kita sembahyang maghrib, kita salam-salam dengan depan elok-elok, kita kata mereka jom balik tengok bola. Dia pun balik tengok sama. Kan? Hati dia tuan-tuan berjayanya bola ni. Bukan kata masjid, supermarket kosong. Kita tengoklah ni, supermarket kosong. Sebulan ni orang menyaga supermarket duk gaduh. Duit nak bayar sewa lot perniagaan tak lepas.
Supermarket kosong. Itu tempat seronok, tempat shopping. Ini bukan tempat seronok, masjid ni. Ini tempat nak main lenguh kaki, main tempat nak mengaji. Kalau orang korang itu biasa. Tempat seronok for orang korang. Yusuf Haslam pun rugi bila dia tayang filem musim bola ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah berjayanya berjayanya pihak yang memperkenalkan bola kepada masyarakat dunia, sehinggakan habis semua sejak kerana tarikan bola ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau di peringkat itu kita gagal, adakah kita nak bercakap di peringkat ni? Peringkat hadis ni peringkat tinggi, peringkat mereka mengikut ayat Quran. Tonton tengok dalam suratul Hajj ayat 9. Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ayat 9 suratul Hajj. Tuhan kata dalam ayat tu wa yu'thiruna ala anfusihim. Orang-orang yang beriman itu mereka mengutamakan orang lain di atas diri mereka, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri hidup dalam kemiskinan. Itu ayat Quran. Sahabat Nabi yang kita baca tadi, sahabat Ansar, sahabat Nabi orang Madinah tadi, mereka jumpa ayat ni, praktik terus. Pasal Allah sebut dalam ayat ni wa yu'thiruna ala anfusihim, di antara sifat orang beriman itu ialah depa mengutamakan orang lain atas diri depa sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun depa sendiri miskin, tak ada duit, depa sanggup bagi duit depa ke orang depa rasa lebih miskin. Tonton baca sejarah macam mana cerita tentang sahabat Nabi yang cedera parah lepas perang. Dahaga. Dalam keadaan cedera parah ni, dalam keadaan duk tunggu saat mati ni, dahaga. Dahaga satu pasal teruk perang. Yang kedua dahaga orang nak mati. Orang nak mati berdasarkan hadis Nabi, Nabi kata semua orang nak mati dahaga. Bahkan dalam satu hadis Nabi kata orang nak mati ni dahaga dia. Kalau kamu buat mai laut 7 lautan, mai tuang air masuk dalam mulut dia, dia tidak akan hilang dahaga. Tuan-tuan, itu orang nak mati. Siapa juga nak mati, salah satu daripada derita sebelum dia menemui mati ialah derita dahaga. Sekira-kira buat mai air sebanyak 7 lautan, mai duk tuang masuk dalam mulut dia dengan tujuan nak bagi hilang dahaga dia. Nabi kata tak hilang dahaga dia. Dia mati dalam keadaan haus dahaga. Sahabat Nabi yang cedera parah dalam medan perang, dahaga duk minta mak ni duk minta ayah. Orang buat mai ayah kat dia, dia dengar. Sahabat seorang lagi cedera parah, sebut ayah juga. Dia tolak ayah tu. Dia kata bagi kat kawan aku. Aku rasa dia lebih perlu daripada aku. Kawan bawa ayah ni buat pergi kat kawan sebelah, dengar sebelah lagi ayah. Dia kata tak apalah, bagi kat dia dulu. Aku rasa dia lebih perlu daripada aku. Akhirnya sampai ke ujung, ujung nak patah balik mai balik ni, tengok mati belaka dah. Hak mana yang mai ayah tak mau suruh bagi kat kawan tadi, mati belaka dah. Lah siapa seorang pun tak dapat minum air tu. Demikian sahabat Nabi, nak mati dah tu, duk kira orang. Kita hari ni tu saya kata nak mati, tengah duk sihat ni duk kira kita lagi. Takat nak kira kita tak apa lagi, duk fikir nak penaya orang lagi. Ini dialah jauh kita daripada ajaran Quran dan daripada contoh yang ada di dalam hadis Nabi SAW. Sifat orang yang beriman dalam surah Al-Insan, Allah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sadaqallahul azim. Tuhan kata dalam ayat tu, orang-orang yang beriman itu wa yut'imuna at'ama 'ala hubbih, depa bagi makanan kepada orang-orang lain, makanan yang depa suka. Tuan-tuan tengok, boleh bagi makanan kita ke orang lain pun dah cukup baik dah. Tapi orang yang beriman itu wa yut'imuna at'ama 'ala hubbih, dia bagi makanan hak dia paling suka. Kalau di rumah dia ada derian hak dia paling suka tu, dia tahu ni derian ni, pokok ni, buah ni paling elok, hak tu dia bagi ke orang.
Mana cukup tinggi lah. Keimanan cukup tinggi. Kita bagi juga ke orang. Tapi kelas ambil hak kita tahu kenal. Kita bagi ke orang. Tapi Allah kata orang yang beriman. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Mereka bagi makan kepada orang-orang lain. Makanan hak mereka paling suka. Miskinan wa yatiman wa asira. Mereka bagi kelebihan makanan ini, mereka bagi keutamaan kepada orang miskin, kepada anak yatim dan juga kepada orang-orang tawanan. Yang ni kita duk baca di Masjid Jelutong lah ni. Lah ni di Masjid Jelutong kita duk baca tajuk ni. Duk baca tajuk bagi makan ni pada siapa yang lebih aula kita bagi makan. Nombor 1 dia kata lebih aula, lebih afdal, lebih utama kita bagi makan kepada orang miskin yang orang miskin itu beriman dan bertakwa pada Allah. Ini paling baik. Bagi makan kepada orang miskin, kemudian pula orang miskin yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Pasal apa? Nabi kata kalau kamu bagi makan kepada orang miskin yang bertakwa kepada Allah, makan yang kamu bagi itu Allah izinkan dia jadi kuat. Dengan kuat dia lebih lagi ibadat pada Tuhan. Bila dia ibadat pada Tuhan, di antara sebab musabab dia kerana makanan yang kita bagi, kita boleh pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kata jaga-jaga. Jangan sampai kamu jamu makan dekat orang-orang jahat. Pasal apa? Pasal bagi makan ke orang jahat, dia jadi kuat dengan kerana dia makan makanan kita bagi. Bila dia kuat, bertambah jahat yang dia buat dekat Tuhan dia. Itu dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala cerita kat kita orang yang beriman wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang-orang yang beriman dia bagi makanan yang dia suka dekat orang miskin, dekat anak yatim dan juga orang-orang tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah. Dan depa bila bagi makan tak ada tujuan lain melainkan kerana nak cari redha Allah. Kalau mereka buat baik, bukan ada tujuan lain. Bukan kerana buat baik ni, esok aku harap dia buat baik kat aku, tak ada. Buat baik ni kerana nak harap keredaan Allah. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Dan orang yang beriman, bila dia bagi kebaikan, dia buat baik, bila dia bagi makan pada orang, dia tidak harap daripada orang hak dia tolong ni jaza'an, balasan. Wala syukura. Bahkan terima kasih pun dia tak harap daripada orang yang dia buat baik. Ni orang beriman. Kita tuan-tuan, kita buat baik. Kalau kau tu tak ingat kebaikan kita, kita ungkit sampai mati. Itu bukan sifat orang beriman. Kita buat baik, habis tentu, habis selesai. Kita pun tak mau ingat dah kebaikan apa yang kita buat ke dia. Tak payah ingat. Allah Subhanahu wa taala ingat cukup. Kalau kita ingat, lepas tu kita ungkit pula. Nabi SAW kata, ketika Nabi jalan melewati satu kawasan kubur, tiba-tiba Nabi kata dekat sahabat dia, sesungguhnya penghuni kubur ini sedang kena azab. Sahabat kata, pasal apa mereka kena azab ya Rasulullah? Nabi kata, mereka kena azab bukanlah kerana perkara besar, pada sangkaan mereka. Mereka kena azab ni kerana mereka buat satu benda yang mereka duk sangka benda tu bukan benda besar. Tetapi di sisi Allah itu benda besar. Mereka duk sangka benda yang mereka duk buat ni benda kecil, tak nak jadi dosa. Di sisi Allah itu dosa besar. Sahabat kata, apakah perbuatan itu ya Rasulullah? Nabi beritahu, di antaranya ialah mengungkit kebaikan yang dia buat pada orang. Kita ungkit benda baik yang kita buat ke orang, kita duk ingat, kita ungkit tu tak ada apa. Biasalah kita buat baik, kita berhak ungkit. Rupa-rupanya di sisi Allah, mengungkit kebaikan yang kita buat melayakkan kita kena azab dalam kubur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah pelihara kita. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Yang pertama, Allah bagi kat kita kekuatan untuk buat baik. Allah bagi kita kekuatan, kuat untuk nak buat baik. Buat baik ni banyaklah. Main masjid mengaji baiklah. Bagi kekuatan untuk nak main masjid nak mengaji ni, bagi kekuatan dekat kita. Minta Allah bagi kekuatan tu. Yang kedua, minta supaya kebaikan yang kita buat ni kita tidak akan ungkit dan kita tidak akan sebut depan siapa-siapa. Sebaliknya, kita minta kebaikan yang kita buat ni kerana nak cari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Balasan dia hanya Allah yang tahu apa yang Allah nak bagi dekat kita semua.
Mudah-mudahan mukadimah itu bagi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2, muka surat 137. Muka surat 137. Malam ni kita akan masuk satu surah baru, iaitu Suratul Taubah. Suratul Taubah Madaniyah. Dia kata surah At-Taubah yang diturunkan di Madinah. Dia kata melainkan 2 ayat yang akhirnya. Maka 131 ayat. Tiada di surat basmalah padanya. Basmalah. Jangan baca bismillah. Dia bila dia sebut ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha. Baca dia basmalah. Kalau dia sambung ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun semua tu, baca dia bismillahirrahmanirrahim. Bila sekerat tu aja, basmalah. Baik. Dia kata surah At-Taubah ini dia kata 131 ayat. Daripada 131 ayat itu 129 turun di Madinah. Begitu. Maka tiada di surat, maksudnya tidak ditulis pada awal surah At-Taubah ini bismillahirrahmanirrahim, tak ada tulis. Tuan-tuan bukalah Masahif Osmani cetakan mana pun surah At-Taubah ataupun nama dia satu lagi surah Bara'ah, tidak ada bismillahirrahmanirrahim, tidak ada basmalah. Begitu. Baik, kerana Rasulullah SAW tidak suruh dengan dia. Dia kata pasal apa? Pasal Nabi tidak suruh orang nak baca surah Bara'ah ini ataupun surah At-Taubah ni, Nabi tidak suruh mereka mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Seperti yang diambil daripada hadis Nabi. Ini jelas daripada hadis, Nabi tak suruh sahabat yang nak baca surah ni mula dengan basmalah. Ataupun kerana basmalah itu aman, sedangkan surah ini turun dengan pedang, yakni dengan membatalkan perjanjian aman dengan musyrikin. Ataupun dibilang juga ia daripada surah Al-Anfal. Dengan taubah itu adalah satu surah. Itu dia. Dia kata ni di antara sebab-sebab kenapa surah At-Taubah tak dimulakan dengan basmalah. Satu, dia kata hak pasti sekali pasal Nabi sendiri tak pernah suruh orang mula baca surah At-Taubah dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu satu. Yang kedua pasal apa? Pasal isi kandungan surah ni cerita pasal perang. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat yang menyentuh tentang belas kasihan dan rahmat. Maka dia tak sesuai. Tak sesuai surah yang nak cerita pasal perang nak mula dengan bismillahirrahmanirrahim, tak sesuai, dia kata. Itu satu. Kemudian yang ketiga, dia kata ada juga pendapat kata surah At-Taubah ini sebenarnya adalah sambungan daripada surah Al-Anfal. Dia bukan satu surah asin, sebaliknya dia adalah surah Al-Anfal. Dia sambung surah Al-Anfal. Itu pula satu pendapat yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Inilah kenyataan lepas daripada Allah dan rasulnya sampai kepada segala mereka, yakni segala kafir musyrikin yang kamu berjanji berhenti perang daripada sekalian mereka itu. Ni ayat ni turun, Allah nak suruh Nabi Muhammad pergi habaq ke orang kafir musyrikin ada ni, kata semua perjanjian yang kita buat, kata kita tak mau nak bergaduh, semua perjanjian itu batal. Mula daripada hari ini sampai 4 bulan saja tempoh, hampa dibenarkan bergerak bebas ke sana sini. Selepas 4 bulan, kalau hampa masih kafir, kita perang. Itu maksud dia. Ni yang maksud kata surah Bara'ah ni. Nabi sebelum turun ayat ni, Nabi ada buat perjanjian damai dengan Yahudi, dengan kafir Quraisy, dengan macam-macam. Musuh Nabi ni semua tanda tangan satu perjanjian damai. Perjanjian gencatan senjata. Islam tidak akan serang kafir, kafir tidak akan serang Islam. Islam tidak akan tolong mana-mana orang yang nak serang kafir, dan kafir tidak akan tolong mana-mana golongan nak serang Islam. Itu perjanjian damai.
Tak lama lepas buat perjanjian damai, Allah buat turun ayat ni. Ayat ni nak bagi tahu kata semua perjanjian yang dibuat sebelum ni batal. Dia tak batal serta-merta, dia ada tempoh peralihan itu. Nampak? Peralihan itu penting. Sampai Oktober 2003. Tempoh peralihan itu. Allah Subhanahu Wa Taala dia buat turun ayat ni, ayat yang mengatakan semua perjanjian yang dicapai sebelum ni, perjanjian itu semua batal. Tapi tak batal hari ni. Dia bagi tempoh 4 bulan. Dalam tempoh 4 bulan tu, harap-harap orang kafir ni cuba nak faham Islam ni. Cuba nak dengar ayat Quran kata macam mana. Cuba ambil reti apa dia Islam dan sebagainya. Mudah-mudahan dalam tempoh 4 bulan ni, mereka boleh fikir dan mereka boleh nampak Islam ni bagus. Mudah-mudahan dengan itu, mereka boleh masuk Islam. Tapi selepas tempoh 4 bulan untuk mereka berfikir ni, kalau mereka masih nak kekal atas kafir, Nabi kata, kita akan perang. Ini surah At-Taubah ataupun surah Bara'ah. Begitu. Baik tuan-tuan, kita kena sebut apa cerita sebelum daripada ni. Bila turun ayat ni, ayat daripada surah At-Taubah ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat turun surah At-Taubah ni pada Nabi pada tahun 9 Hijrah. Tuan-tuan ingat, 9 Hijrah tahun berlaku perang Tabuk. Perang Tabuk, satu perang yang berlaku ketika negara dalam keadaan inflasi. Perang Tabuk ni jadi ketika negara dalam inflasi. Harga barang semua ghali. Dia kata semua mahal. Sampai nak beli apa pun mahal. Pada masa tu berlaku perang Tabuk. Tentera Islam nak turun pergi dalam perang Tabuk. Nak beli senjata, tak ada duit. Sehingga kan Nabi bangkit berdiri di depan sahabat-sahabat semua. Nabi kata, siapa di kalangan hampa semua yang ada duit lebih, yang nak bagi duit tu untuk kegunaan perang Tabuk, bolehlah berbuat demikian. Inilah yang bangkit Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kata dia nak bagi semua harta dia. Bangkit Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata nak bagi sekian banyak. Sayyidina Osman bangkit, kata nak bagi sekian banyak dan sebagainya. Sahabat-sahabat semua pakai bangkit, pakai nak bagi duit bukan sikit. Abu Bakar As-Siddiq sampai nak bagi semua. Nak bagi semua harta dia. Sampai Nabi kata, wahai Abu Bakar, apa yang nak tinggal dekat keluarga? Sayyidina Abu Bakar kata, aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasul. Dia kata, Nabi menangis. Ini perang Tabuk. Selesai perang Tabuk, turun ayat Al-Bara'ah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat tu nak bagi tahu bahawa perjanjian dengan orang kafir yang dibuat semua akan terbatal dalam tempoh 4 bulan daripada hari ini. 9 Hijrah. Nabi SAW dijangkakan nak turun pergi buat haji pada tahun 9 Hijrah. Itu haji yang pertama Nabi nak buat. Tiba-tiba saat-saat akhir Nabi batalkan. Nabi tak jadi nak pergi buat haji pada tahun 9 Hijrah. Nabi tak jadi pergi buat haji pada tahun 9 Hijrah kerana Nabi tak sanggup nak hidup bergoi dengan puak-puak kafir di Kaabah. Pada masa tu orang-orang kafir pergi tawaf di Kaabah dalam keadaan tak pakai apa. Kita duk baca bab haji di masjid ni hari Rabu minggu kedua. Ini dia ada kaitan benda ni. Orang-orang kafir musyrikin duk pergi buat haji di Mekah pada masa tu dalam keadaan bila tawaf tak pakai apa. Nabi SAW nak pergi buat haji pada tahun 9 Hijrah. Nabi kata tak boleh. Kerana Nabi tak sanggup nak pergi duk bercampur dengan puak-puak tak pakai baju duk tawaf ni. Maka Nabi tak pergi pada tahun 9 Hijrah. Sebaliknya Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pimpin sahabat-sahabat yang lain untuk pergi buat haji. Nabi kata dia tak pergi tahun ni. Tahun depan baru Nabi nak pergi. Kemudian Nabi SAW suruh Sayyidina Abu Bakar bagi khutbah kepada jemaah haji di Padang Arafah. Bagi khutbah dekat mereka, cerita tentang apa-apa yang patut kamu cerita. Sayyidina Abu Bakar pun pergi. Sayyidina Abu Bakar pergi bawa sahabat-sahabat satu kumpulan untuk Nabi buat haji pada tahun 9 Hijrah. Lepas Sayyidina Abu Bakar pergi, Nabi panggil Sayyidina Ali. Nabi kata dekat Sayyidina Ali, wahai Ali, kamu jadi utusan aku. Kamu turut Sayyidina Abu Bakar pergi buat haji.
Tapi di padang Arafah, aku mau kamu bangkit di depan jemaah haji. Kamu baca surah At-Taubah, surah Bara'ah, ayat 1 sampai ayat 40. Baca depan mereka, bagi mereka dengar. Lepas itu kamu juga dikehendaki bagi tahu kepada semua orang kafir yang ada di Mekah ni bahawa mereka tidak akan masuk syurga melainkan kalau mereka jadi orang Islam. Pihak habaq benda ni kat mereka. Nabi kata. Nabi suruh Sayyidina Ali. Yang kedua, kamu pihak habaq dekat orang kafir. Mula daripada la ni juga, mereka tak dibenarkan lagi untuk tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Nabi kata yang ketiga, kamu pergi beritahu dekat orang kafir semua janji yang dibuat dengan mereka sebelum ni, janji nak berdamai yang dibuat dengan mereka sebelum ni, semua janji itu terbatal dalam tempoh 4 bulan lagi. Nabi kata kat Sayyidina Ali, wahai Ali, kamu pergi sana dan kamu beritahu dekat orang kafir semua, tahun ni penghabis untuk mereka nak buat apa pun di Kaabah ni. Mula daripada tahun depan 10 Hijrah, mula daripada tahun depan orang kafir aku tak benarkan masuk dalam kota Mekah. Nabi kata. Sayyidina Ali bin Abi Talib, bila Nabi kata lagu tu, dia kata dekat Nabi, Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, aku bukanlah satu orang ahli pidato. Aku bercakap tak fasih, dia kata. Aku tidak nampak kenapa kamu suruh aku pergi bercakap benda ni di depan mereka semua. Sayyidina Ali kata begitu. Bukan aku tak mengerti, dia kata. Tapi aku ni satu orang yang tak pandai bercakap. Aku tidak fasih kalau bercakap. Maka aku tidak nampak sebab kenapa kamu nak suruh aku pergi bercakap benda ni di depan mereka semua. Nabi bila dengar Sayyidina Ali kata begitu, Nabi kata dekat Sayyidina Ali, kalau kamu tak mau pergi, aku terpaksa juga pergi. Nabi kata. Ali bila dengar Nabi kata macam tu, dia kata tak apa, saya pergi. Dia kata. Ini sahabat-sahabat Nabi sendiri tak mau, dia tak mau Nabi susah. Tentu ingat balik kita baca bulan lepas. Kita baca bulan lepas. Nabi SAW pesan dekat sahabat-sahabat semua, kalau siapa jumpa dengan di antaranya Al-Abbas, pak penakan dia, jangan ada siapa buat apa-apa dekat pak penakan dia. Abu Huzaifah, salah seorang sahabat Nabi, bila dengar lagu tu dia kata apa? Kita baca bulan lepas. Oh, dia kata kalau jumpa kita punya adik-beradik kena bunuh. Kalau jumpa pak penakan dia tak payah bunuh. Demi Allah, dia kata, aku kalau jumpa Al-Abbas aku pancung dia. Sahabat Nabi. Ada orang main abang dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, Abu Huzaifah bersumpah dia kalau jumpa pak menakan kamu, dia akan tetap. Nabi menangis. Nabi pergi jumpa si Umar, dia kata apa? Dia kata, ya Aba Hafs. Pertama kali Nabi panggil dia dengan nama Abu Hafsin. Ya Aba Hafs, dia kata. Betul ke dia kata ada orang nak pancung tengkuk pak saudara Nabi? Nabi tanya macam tu. Sayyidina Umar bila dengar macam tu, dia jadi macam Sayyidina Ali juga. Dia dengar macam tu, dia kata, demi Allah ya Rasulullah, siapa yang kata dekat kamu macam tu, itu orang munafik, aku bunuh dia. Dia kata. Itu dia. Dia tak suka orang kata dekat Nabi dia. Demi Allah ya Rasulullah, siapa yang kata dekat kamu macam tu, aku akan bunuh dia kerana dia munafik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sahabat-sahabat Nabi, dia sayang Nabi bukan sayang main-main. Dia sanggup buat apa sahaja untuk Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Talib, bila Allah suruh dia pergi ke Mekah, dia habang benda-benda tadi, dia kata dia ni bukan ahli pidato, mulut dia, lidah dia tak fasih nak bercakap. Nabi kata tak apalah, kalau kamu tak boleh pergi, nampaknya aku terpaksa pergi. Dia kata tak ya Rasulullah, aku pergi. Dia kata. Nabi kata dekat dia, mudah-mudahan Allah fasihkan lidah kamu. Dan mudah-mudahan Allah kuatkan hati kamu. Sayyidina Ali bin Abi Talib, bila sampai di sana, dia bercakap dengan lidah yang sangat fasih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita di sebalik daripada surah Bara'ah. Ayat ini turun nak suruh bagi tahu kepada orang kafir bahawa perjanjian yang mereka buat dengan Nabi sudah terbatal. Mereka diberi tempoh 4 bulan untuk nak fikir patut tak patut masuk Islam. Selepas 4 bulan, kalau tak mau juga terima Islam, mereka akan diserang dan akan diperangi oleh orang-orang Islam. Baik, dia kata di situ, perjanjian itu perjanjian mutlak. Ataupun kurang 4 bulan ataupun lebih. Dia bagi masa sekitar lebih kurang 4 bulan macam tu. Fatihu fil ardi arba'ata ashhur.
Maka berjalanlah kamu wahai musyrikin pada bumi selama 4 bulan dengan aman. Dalam tempoh 4 bulan ni apa masih bebas lagi nak berjalan mana pun. Mula daripada bulan Syawal dan tiada aman bagi kamu selepas daripadanya. Start daripada Syawal ni hampa boleh nak bergerak pergi ke sana sini dan sebagainya. Cukup 4 bulan daripada hari ini hampa akan diminta bagi jawapan nak masuk Islam ataupun tidak. Kalau tidak, kita perang. Begitu. Wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa anna Allaha mukhzil kafirin. Dan ketahuilah olehmu wahai musyrikin, bahawasanya kamu tidak meluput akan azab Allah. Dia Allah suruh Nabi pergi bagi tahu dekat orang kafir bahawa sesungguhnya orang kafir sekali-kali tak boleh melemahkan Allah. Orang kafir jangan teringat dalam hati kata mereka boleh lemahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala lagi menghina akan segala kafir dalam dunia dengan bunuh dan tawan, dan di akhirat akan dihina dengan neraka. Allah suruh Sayyidina Ali bin Abi Talib dibaca ayat ni. Ayat 1 sampai 40 surah At-Taubah dibaca depan orang kafir bagi mereka dengar ayat ni. Hampa jangan ingat kata hampa nak lawan orang Islam hampa boleh menang, kerana hampa tidak akan boleh menghina Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, hampa pasti akan dibinasakan dalam perang di dunia, dan di akhirat hampa akan dicelong dalam neraka. Bihabak ke depan. Wa azanum minallahi wa rasulih ila an-nas yaumal hajjil akbar. Dan beri ketahui daripada Allah Ta'ala akan Rasulnya kepada manusia tentang hari haji akbar ataupun haji besar, iaitu hari nahar, yakni hari yang ke-10 daripada Zulhijjah. Ini tuan-tuan, ni lah ya orang kita duk kata haji akbar. Tahun ni haji akbar dah. Dalam Quran Tuhan kata haji akbar itu ialah 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah ni maksud tiap-tiap tahun. 10 Zulhijjah itu hari akbar, hari haji akbar. Kita ni pandai biduk reka torah habang kat orang apa semua. Kalau wukuf jatuh hari Jumaat, haji akbar kita kata dah. Tidak ada ayat Quran yang mengatakan apabila wukuf jatuh pada hari Jumaat maka hari itu jadi haji akbar, dan tidak ada hadis Nabi yang mengatakan apabila wukuf jatuh hari Jumaat itu haji akbar. Tidak ada. Sebaliknya dalam Quran Allah kata yang dimaksud dengan Al-Hajjul Akbar, yang dimaksudkan dengan haji akbar itu ialah hari haji yang paling besar. Orang buat haji, musim haji mula daripada 1 Syawal. 1 Syawal mula musim haji, berakhir pada 10 Zulhijjah. Itu dia panggil musim haji. Dalam tempoh masa daripada 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah itu, satu hari dipanggil hari haji akbar, iaitu hari 10 Zulhijjah. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tak usah duk kira lah tahun ni dapat haji akbar, untunglah mereka pergi tahun ni. Tak ada apa. Tak ada apa. Kalau kita pergi sana, kita pergi buat haji, buat tenggelam timbul, buat pun kalang pukang haji kita, jatuh bila wukuf hari Jumaat, hari apa pun, tak ada makna bagi kita. Tapi kalau kita pergi, kita buat haji elok, kita jaga segala benda-benda yang dilarang oleh Tuhan, kita pelihara adab kita dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan haji yang kita pergi buat itu haji mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik, firman Allah, "Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh." Bahwasanya Allah Taala dan rasulnya itu lepas daripada sekalian musyrikin dan perjanjian mereka itu. Maksudnya Allah dan Nabi rongkai habis semua perjanjian yang dibuat sebelum ni dengan orang-orang kafir dengan turunnya ayat ini. Maka menyuruh Nabi SAW akan Sayyidina Ali dengan ini 40 ayat. Ni yang kita kata tadi. Allah Subhanahu wa taala suruh Sayyidina Ali turut Sayyidina Abu Bakar pergi ke Mekah, dan di sana Sayyidina Ali disuruh baca surah Bara'ah ni bagi semua orang dengar. Surah Bara'ah ataupun surah At-Taubah daripada ayat 1 sampai ayat 40. Maka memberi ketahui Sayyidina Ali di Mina tentang hari nahar itu. Sayyidina Ali pun masa di Mina dia baca semua benda ni dengan baca ini. Segala hukum daripada
segala hukum daripada batal perjanjian yang diperbuat sebelum dan tempoh 4 bulan itu. Dibaca ayat ni, orang kafir kena faham bahawa semua perjanjian yang dibuat dengan Nabi hanya valid, hanya sah untuk tempoh 4 bulan saja. Lepas 4 bulan, semua perjanjian terbatal. Bukan Nabi mukir janji, tetapi ini perintah Allah, dan perintah ini dimaklumkan kepada semua orang ada. Dan bahawasanya tiada haji lagi kemudian daripada tahun ini, yakni kemudian daripada 9 Hijrah itu bagi kafir musyrik. Dibagi tahu dekat mereka, tahun ni last hampa nak buat apa pun di Kaabah ni. Mula pada tahun depan 10 Zulhijjah hampa haram masuk dalam kawasan ni. Pada 10 Hijrah tahun yang berikutnya, itulah Nabi turun pergi buat haji. Dan itulah haji yang Nabi buat yang pertama dan yang penghabis. Dan haji Nabi dipanggil haji wida ataupun haji wada. Haji penghabis, haji perpisahan. Lepas pada tu tak lama Nabi jatuh sakit dan Nabi wafat. Begitu. Baik, dan tiada boleh tawaf Baitullah itu dengan telanjang. Pergi bagi tahu dekat depa semua, start daripada tahun depan jangan siapa main buat kerja macam tu dalam Mekah lagi. Dan benda ni, hadis ni riwayat daripada Bukhari. Dia kata, firman Allah, fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Dan jika kamu taubat, yakni musyrikin semua kalau sekiranya mereka taubat dengan masuk Islam, maka iaitu baik bagi kamu. Itu dia. Dia bagi tahu dekat depa, kalau sekiranya depa bertaubat, tinggal agama kafir sembah tokong, masuk Islam, itulah keputusan paling bijak. Wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Dan jika berpaling kamu daripada iman, maka ketahuilah oleh kamu bahawasanya kamu itu tiada meluput akan azab Allah Ta'ala daripada kamu. Dia beritahu dekat orang kafir, kalau mereka tolak Islam, mereka tak lepas daripada azab Tuhan. Dia apa kat mereka? Lah ni kita ajak ikut Islam elok-elok. Kita bagi 4 bulan masa untuk nak fikir tentang Islam ni, baik tak baik untuk mereka. Dalam tempoh masa 4 bulan ni, mai dengar apa orang Islam duk bercakap. Mai dengar. Orang Islam duk baca Quran, orang Islam ni akhlak macam mana, mai dengar, mai tengok orang Islam macam mana. Dapat pengajaran, hampa dapat buat keputusan bahawa Islam memang baik. Kalau sekiranya selepas 4 bulan hampa duk mengerah juga tak mau nak ikut Islam, hampa nak kekal atas agama sembah tokong juga, hampa jangan ingat keputusan yang hampa buat itu boleh lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala itu. Firman Allah, wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Dan persukakan olehmu wahai Muhammad segala orang kafir itu dengan azab yang sakit pada dunia, yakni dengan bunuh dan tawan, dan akhirat dengan azab neraka. Dibagi tahu dekat depa, tolak Islam atas dunia kita perang depa, dan depa terpaksa menanggung susah akibat perang. Dan kalau sekiranya mereka tolak Islam, akhirat mereka di neraka, tidak ada peluang untuk masuk syurga Allah. Diberitahu kat mereka benda ni. Tuan-tuan, senang. Zaman tu senang. Pasal apa? Pasal orang Arab, dia faham bahasa Arab. Orang Arab Quraisy, bangsa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun bangsa Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, apa semua pun bangsa Quraisy. Jadi bila pergi baca ayat Quran, mereka faham. Pasal itu bahasa mereka. Bila dengar ayat Quran tu, mereka faham dan mereka boleh fikir. Dan mereka boleh buat pertimbangan dan mereka boleh tahu betul ke tak betul apa yang mereka dengar. Mana orang yang tidak boleh terima ayat Quran walaupun hati dia kata betul, dia tak mau terima ayat Quran adalah kerana ego dan sombong. Maka wajar mereka ini diperangi. Pasal apa? Pasal mereka faham. Tapi saja buat-buat tak faham. Allah Subhanahu wa taala marah sungguh kepada orang faham, tiba-tiba saja buat-buat tak faham. Begitu. Maka tempoh 4 bulan itu memadai untuk mereka ambil faham dan membuat keputusan. Firman Allah, illal ladzina ahadtum minal musyrikin thumma lam yanqusukum syai'an wa lam yuzahiru 'alaikum ahadan fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Melainkan segala mereka yang kamu telah berjanji daripada segala musyrikin, kemudian tiada mengurang mereka itu akan kamu suatu daripada perjanjian, dan tiada menolong mereka itu atas kamu akan seorang kafir, maka sempurnalah olehmu kepada mereka itu akan perjanjian mereka itu hingga sampai masa mereka itu. Dia kata dia.
Tuhan kata dalam ayat ni, dia kata kalau sekiranya ada di kalangan kafir yang buat perjanjian dengan Nabi, setelah diberi tempoh masa untuk mereka fikir selama 4 bulan, mereka ni merupakan orang yang patuh kepada janji. Tak nampak tanda-tanda kata mereka nak lawan Nabi. Tak nampak tanda-tanda kata mereka ada buat pakatan sulit dengan musuh-musuh Nabi. Kalau mereka ni dalam tempoh 4 bulan, mereka patuh sungguh pada perjanjian yang mereka buat dekat dengan Nabi, Tuhan kata terpulang dekat Nabi lah kalau Nabi nak extend lagi masa dekat mereka. Nabi boleh, kalau Nabi nak tambah 4 bulan, Nabi tambah lagi 5 bulan misalnya. Masa untuk mereka fikir sama ada nak masuk Islam ataupun tidak. Hak mana yang track record dia cantik, hak mana yang rekod dia bagus, hak mana yang memang tak nampak tanda-tanda nak lawan Nabi, Nabi boleh panjangkan tempoh masa untuk mereka fikir sama ada nak masuk Islam ataupun tidak. Iaitu dia kata Banu Humairah, ada satu kumpulan Arab, mereka ni taat sungguh dengan Nabi, taat sungguh dengan Nabi, tak masuk Islam tapi hormat sungguh dengan Nabi. Ada satu kumpulan, iaitu satu kampung daripada Kinana. Rasulullah SAW percukup janji mereka itu 9 bulan lagi. Nabi extend bagi jadi 9 bulan masa untuk mereka fikir sama ada nak masuk Islam ataupun tidak. Sebab mereka itu tiada mengerjakan perbuatan yang membatalkan janji. Bersalahan dengan musyrikin Makkah. Dia kata, orang musyrikin Mekah ni cukup teruk, buat juga perjanjian dengan Nabi, tetapi membatal mereka itu perjanjian dengan Nabi, iaitu dengan muafakah Banu Bakr yang masuk dengan ia, dan bonuh Banu Khuza'ah yang masuk dengan Nabi SAW dalam perjanjian yang diperbuat dengan Quraisy Mekah tahun perang Hudaibiyah, yakni atas berhenti perang 10 tahun. Dia kata musyrikin Mekah mukir janji. Mereka janji, kata mereka tak mau lawan Nabi, tak mau buat benda tak elok dekat Nabi, semua janji, semua elok. Tiba-tiba tengok-tengok mereka pergi pakat dengan Banu Bakr. Pakat dengan Banu Bakr, dan Banu Bakr telah serang dan bunuh Banu Khuza'ah. Banu Bakr geng dengan musyrikin Mekah, Banu Khuza'ah geng dengan Nabi. Musyrikin Mekah dia tak serang Nabi, tapi dia pakat dengan kawan dia serang orang hak kawan Nabi. Jahat. Ini main jahat. Ni orang kata baling batu sembunyi tangan. Dia dalam di sebalik penjajahan ni, tapi nama dia tak naik. Nampak orang lain yang jahat. Orang duk nampak Banu Bakr yang jahat pasal pergi serang Banu Khuza'ah, tapi sebenarnya dalam kepada Banu Bakr ialah kafir musyrikin Mekah. Mereka yang main peranan piatok orang ni semua bagi serang orang kuat Nabi SAW. Maka perbuatan ini diketahui oleh Nabi SAW. Aman padanya manusia, iaitu tahun yang ke-6. Sedangkan mereka dah buat janji dah pada perjanjian Hudaibiyah pada tahun yang ke-6 Hijrah. Mereka tidak akan buat apa-apa pada Nabi dan pada orang yang sokong Nabi. Tiba-tiba dia pergi buat kerja macam ni. Ini semua kerja mukir janji. Nabi dan Allah Subhanahu wa taala cukup marah dekat orang yang mukir janji. Firman Allah, innallaha yuhibbul muttaqin. Bahwasanya Allah Taala itu kasih dia akan segala orang yang takut Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna janji. Tuhan suka dekat orang yang jaga janji. Bila buat janji, dia pastikan sedaya upaya dia tunai janji. Allah suka orang-orang yang macam ni. Firman Allah, fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kull marsad. Maka apabila habis bulan Muharram awal tahun bagi tahun yang ke-10 Hijrah, iaitu kesudahan masa yang diberi tempoh 4 bulan daripada bulan Syawal tahun yang ke-9 Hijrah, maka bunuh oleh kamu akan segala kafir musyrikin di mana tempat yang kamu dapat mereka itu, dan tangkap oleh kamu akan mereka itu, dan tahan oleh kamu akan mereka itu pada dalam qal'ah, yakni dalam kubu perang ataupun dalam kota, dalam jail. Bila tamat tempoh 4 bulan yang dibagi dekat mereka untuk fikir sama ada nak masuk Islam ataupun tak, tamat tempoh 4 bulan diperang dengan mereka. Hak mana boleh tangkap pun dalam jail, dan duduk jaga oleh kamu bagi mereka itu pada tiap-tiap jalan
Jangan diberi keluar masuk sehingga berkehendak mereka itu, yakni kafir itu, kepada Islam ataupun bunuh saja. Itu dia. Perintah pada awal-awal Islam dulu, perintah mereka mesti kena masuk Islam. Tuan-tuan, dia kaedah pendidikan. Kaedah pendidikan ini kadang-kadang paksa menjadi satu kewajipan. Kalau sekiranya tanpa paksa tak boleh mendidik, maka paksa itu wajib. Dalam Islam dia ada kaedah. Dia kata ma la yatimmul wajib inda bihi fa huwa wajib. Benda yang kalau tak buat dia tak sempurna perkara wajib, maka benda tu menjadi wajib. Kita nak sembahyang. Sembahyang ni wajib. Kita tak boleh sembahyang kalau tak ada ayat sembahyang. Sedangkan ambil ayat sembahyang, asal-asal hukum dia sunat saja. Siapa nak ambil ayat sembahyang sunat? Tak ada apa. Dia ambil ayat sembahyang sunat. Tapi oleh kerana nak sembahyang, oleh kerana nak buat benda wajib, sembahyang ni nak kena ada ayat sembahyang yang hukumnya sunat jadi wajib. Wajib kerana nak buat sembahyang yang wajib. Kalau kita nak didik anak kita, nak pergi jadi manusia Islam, beriman pada Allah, kita nasihat elok-elok tak boleh. Tak jalan nampak budak ni. Jenis nasihat tak jalan. Melainkan dengan paksa baru dia nak buat benda yang kita nak suruh buat. Maka paksa itu menjadi wajib. Dia begitu. Setengah orang dia kata, saya tak payahlah anak saya ni, perempuan ni duk suruh pakai tudung, dia tahu pakai tudung. Nak paksa pun macam duk kata lah. Dalam Islam dia kata tak boleh paksa. Silap dia, silap. Ayat la ikraha fid din tu. Tidak ada paksaan dalam agama tu. Dia pergi pakai ayat tu. Tak mau nak paksa anak pakai tudung. Ni orang kata mengaji tak habis. Dia tak reti ayat tu berkenaan dengan apa, turun pasal apa-apa, dia tak reti. Dia pakai pegang zahir makna ayat tu, yang tu dia duk usung sana sini, duk baca ayat tu dekat orang. Ni orang tak faham. Dia kata la ikraha fid din, tak ada paksaan dalam agama. Jadi saya ni pun tak payah daya lah. Saya mau anak saya ni pakai tudung, tapi dia dah agama kata tak boleh paksa. Saya pun tak paksa. Dah. Agama dia ada kaedah lain pula. Dia kata tidak seperti ada satu benda yang benda tu awalnya tidak wajib, tetapi oleh kerana nak menyempurnakan benda wajib kena ada dia, maka dia jadi wajib. Kita wajib kena paksa anak kita buat benda agama. Wajib kena suruh dia semayang. Wajib kena suruh dia tutup aurat. Wajib hukum dia. Pasal apa? Pasal kita nak buat benda yang Allah suruh. Tak ada pilihan. Melainkan mesti kena buat. Ini kaedah yang ada dalam agama. Kita tuan-tuan, masalah kita hari ni ialah kadang-kadang orang agama sendiri dia duk pusing benda ni, dia duk putang benda ni sampai pening habis kita ni. Tak takut ke Tuhan sungguh. Ni ayat yang kita nak baca ni, surah At-Taubah ni, kita akan jumpa ni tak lama lepas ni kita akan jumpa satu ayat. Tuhan kata wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Tuhan kata jangan ada di kalangan orang Islam ini yang cuba nak jual ayat Quran dengan harga sikit. Jangan ada orang Islam ni kerana nak 2-3 ribu sebulan dia pergi jual ayat Quran. Dia pergi pusing ayat Quran ikut lagu macam mana dia suka. Jangan ada orang buat kerja macam ni. Tuhan kata orang yang buat kerja macam ni, tunggu. Aku sedia package azab yang cukup dahsyat dekat dia di hari akhirat esok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita gini aja tuan-tuan. Kita ni mau pegang satu. Kita pegang amanah dengan Tuhan. Bercakap lagu macam Tuhan suruh. Yang tu aja. Tang mana pun dalam suasana macam mana pun kita bercakap macam hak Tuhan suruh. Nabi Musa dengan Nabi Harun, Tuhan kata dekat dua-dua Nabi ni, izhaba ila fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Tuhan kata wahai Musa, wahai Harun, izhaba ila fir'aun, dua-dua hampa pi jumpa Firaun. Innahu tagha, kerana Firaun ini melampau sangat dia ni. Faqula lahu qawlan layyinan, tapi bila sampai depan Firaun cakap dengan lemah lembut. Tuhan kata
la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan lemah lembut kamu itu Firaun teringat juga dekat Tuhan, ataupun seboleh-bolehnya dia takut pada Tuhan. Itu dia. Maknanya Firaun tu Allah suruh Nabi Musa dengan Nabi Harun pergi jumpa dia, pergi bercakap depan dia. Cakap elok-elok, jangan tengking-tengking dia, jangan jegah-jegah dia, jangan cakap elok-elok kat dia. Dengan satu matlamat, mudah-mudahan dia faham apa yang kita nak bagi tahu dia. Mudah-mudahan tak banyak sikit cuit hati dia. Mudah-mudahan tak banyak sikit mengingatkan dia. Mudah-mudahan tak banyak sikit memberi keinsafan pada dia. Sikit yang kita boleh insafkan dia tu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, sikit yang kita boleh insafkan dia tu besar kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kaedah dakwah. Ini kaedah dakwah yang ditunjuk oleh Quran, yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena faham semua kaedah ni. Yang penting dakwah Islamiah sampai dekat semua orang tanpa kecuali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka orang-orang kafir musyrikin ini diberi tempoh yang cukup untuk mereka fikir. Selepas tempoh tu, kalau tak boleh fikir juga, masih nak sembah sokong lagi. Tuhan kata perang dengan mereka ni. Perang, hak mana bunuh, hak mana tak bunuh, tangkap, tawan, bagi lagi pengajaran kat dia, suruh dia berubah. Kalau dia tak mau berubah juga, last kali dia kata, bunuh dia. Begitu. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Maka jika taubat mereka itu daripada kufur dengan masuk Islam, dan mendiri mereka itu akan sembahyang 5 waktu, dan mengeluh mereka itu akan zakat harta, فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Maka lepas oleh kamu akan jalan mereka itu. Bagi kebebasan mereka betul. Mereka tak mau terima Islam, perang. Bila dah perang, tangkap mereka boh dalam satu tempat tahanan. Dalam tempat tahanan tu bagi faham dekat mereka lagi pasal apa kami mau hampa masuk Islam. Kami bukan paksa untuk kepentingan kami. Kami tak nak boleh apa kalau hampa masuk Islam. Kami ajak hampa masuk Islam kerana nak hampa selamat di akhirat esok. Baca ayat Quran dekat mereka, bagi mereka apa? Mereka Arab, mereka boleh faham. Baca ayat Quran kat mereka hari-hari, bagi mereka dengar. Mudah-mudahan mereka boleh terima kebenaran. Bila mereka terima kebenaran, mereka masuk Islam, Tuhan kata fakhallu sabilahum, maka bebaskan mereka. Jangan duk tahan dah mereka, pasal mereka sudah jadi orang Islam. Dan janganlah kamu lintang galang mereka itu dengan bunuh atau tawan atau samun rampas dan sebagainya. Dia dah terima Islam, jangan duk buat apa dekat dia, kerana mereka itu sudah Islam sama seperti kamu juga. Itu dia. Firman Allah, innallaha ghafurur rahim, bahwasanya Allah Taala amat mengampuni, lagi amat rahim, lagi amat penyayang. Tuhan ni dia bukan suka nak hukum orang. Tuhan ni bukan matlamat dia nak buh orang dalam neraka. Tuhan ni nak bagi pengampunan dan nak limpahkan kasih sayang pada orang. Kita jangan salah faham. Sama dengan undang-undang Islam. Undang-undang Islam bukan matlamat nak hukum orang. Bukan matlamat nak kerat tangan orang. Bukan matlamat nak pancung orang. Bukan matlamat nak sebat orang. Itu bukan matlamat undang-undang Islam. Matlamat undang-undang Islam ialah nak bawa kesejahteraan pada orang. Kita tak mau masyarakat kucar-kacir kerana jenayah yang meningkat. Tak mau. Siapa suka harta dia dicuri? Tempat saya duduk Taman Sepadur, rumah sahabat sejiran, tak jauh dengan rumah saya, manager tank pula lagi dia ni. 3 pagi mereka rongkah pintu masuk. Pukul 3 pagi mereka rongkah pintu masuk, buh pisau di tengkok ni. Ambil duit ringgit, duit selin, pergi kutip habis, sampai barang kemas semua kutip habis semua. Tambat pula laki bini anak-anak semua tambat habis. Ambil kunci kereta, pergi lempar dalam kelapa sawit. Sukakah kita orang buat macam ni kat kita? Tak ada manusia yang waras fikiran yang suka orang buat lagu tu dekat dia, dekat harta benda dia. Bukan senang dia nak dapat duit. Kerja tulang tak kerat, peluh, merejik turun dan sebagainya. Punyalah buat kerja nak cari rezeki. Rezeki untuk makan minum dia, anak pinak dia. Tiba-tiba senang-senang orang main pecah rumah, masuk balik harta benda dia habis semua.
Siapa suka benda macam ni jadi? Maka Islam tak mau orang kena macam ni. Islam memperkenalkan undang-undang dia. Islam nak jaga harta benda kita. Islam nak jaga maruah kita. Islam nak jaga segala apa yang ada dekat kita. Takkan kita tak suka orang nak jaga kita? Ini pula Allah nak jaga kita. Takkan kita tak suka Allah jaga kita? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, innallaha ghafurur rahim, bahawasanya Allah Maha Pengampun, lagi Allah Maha Rahim, Maha Penyayang. Tuhan sayang kita. Tuhan suruh kita ikut apa yang dia kata. Tuhan nak jaga kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ahadun minal musyrikin istajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan jika seorang daripada kafir musyrikin yang membatal perjanjian dan lepas 4 bulan tempoh itu minta aman akan dikau, maka beri aman olehmu akan dia. Tuan-tuan tengok ni Islam. Lepas tempoh 4 bulan, kalau sekiranya depa ni tak masuk Islam juga lagi, lepas tu bila kita nak serang mereka minta jangan serang kami, minta perlindungan daripada kita. Mereka tidak ganas. Mereka tak cabar kita. Mereka tak ajak kita nak bergaduh dengan mereka, tak ajak. Sebaliknya dah habis tempoh 4 bulan. Mereka tak boleh lagi nak buat keputusan untuk nak masuk Islam. Tuan-tuan, kerja nak tinggal agama ni bukan senang, tuan-tuan. Jangan buat pasal. Tinggal agama ni bukan kerja senang. Satu orang Hindu nak tinggal agama Hindu, nak masuk Islam, bukan senang, tuan-tuan. Dia bukan tinggal agama saja. Dia kena tinggal keluarga, dia kena tinggal cara hidup dia, dia kena tinggal budaya dia, dia kena tinggal pakaian dia kena tinggal segala-galanya nak masuk Islam. Bukan senang dia nak tinggal agama lama nak masuk Islam. 4 bulan ni kadang-kadang tak cukup bagi sesetengah orang. Dia celik-celik mata tengok mak dia, tengok pak dia agama sembah tokoh. Tiba-tiba sampai satu peringkat kerana pergaulan dia berkawan dengan budak Islam sana sini dan sebagainya. Budak Islam dia kawan pula budak baik. Dia kagum dengan kawan dia hak Islam ni dari segi perangai, dari segi akhlak, dari segi ilmu, dari segala segi. Dia berasa kagum dengan kawan dia ni. Hati ni rasa nak masuk Islam sangat-sangat. Tapi bila dia fikir mak dia fikir bapak dia fikir ramai lagi orang-orang yang jadi adik-beradik, kawan-kawan rapat dia yang agama lama dengan dia. Dia nanti sat dulu. Orang macam ni, bila Nabi bagi tempoh dekat dia 4 bulan. 4 bulan dah tamat dah. Nak kena perang dengan dia. Dia mai jumpa Nabi SAW. Dia minta perlindungan daripada Nabi. Dia kata, saya tak ada niat nak lawan Islam. Saya minta perlindungan. Tolonglah, jangan buat apa kat saya lagi. Apa tindakan kita nak buat dekat mereka ni? Dia kata, maka hendaklah beri aman olehmu akan dia. Itu dia Islam, tuan-tuan. Islam ni bukan agama nak balas dendam. Islam ni bukan agama nak buat orang. Islam ni agama nak sayang orang. Islam ni agama nak tunjuk kata kita mau dekat orang. Islam ni agama nak ajak orang semua jadi orang. Pasal sebahagian daripada orang hari ni dah jadi menatang. Islam nak bawa semua manusia jadi orang balik. Ada kemanusiaan dalam diri dia. Ini Islam, dia kata. Sehingga dengar akan kalam Allah Ta'ala, yakni Quran. Mudah-mudahan Islam dia. Itu dia. Tuhan kata macam tu. Kalau kita dah sampai peringkat nak serang dia, dia minta tangguh. Nanti Zat, bagi tangguh dekat dia. Bawa dia main. Kita terang dekat dia satu-satu. Terang dekat dia satu-satu. Bagi keyakinan dekat dia. Kalau hang masuk Islam, hang tak seorang. Kami semua ni jadi saudaraan. Kalau hang masuk Islam, hang tinggal keluarga hang. Hang jangan bimbang. Kami ni macam keluarga hang. Senang tuan-tuan nak buat tu. Cakap boleh, nak buat tu. Tuan ingat tahun bila dulu kat Masjid Sungai Rambai tu, sekali anak Cina tu. Duduk mengamuk depan pintu pagar. Lupa dah. Tahun lepas ke 2 tahun lepas macam tu. Kan ada ingat sekali. Satu malam tu. Kita habis-habis mengaji di masjid. Tengok orang duk rumun depan pintu pagar. Ingat siapa tu jawapan apa tentu. Tengok ada seorang lari main abang. Dia kata, Ustaz. Ustaz ni anak Cina ni. Awak kan? Dia duk main maki agama kita ni. Puak-puak mengaji ni semua baru sudah dengar cerita Sayyidina Umar. Duk nampak anak Cina ni keduk halu-halu je dah. Dan kisah. Turun pergi tengok dia. Turun pergi tengok, tanya apa pasal. Tanya dia. Oh, dia marah.
Dia kata dia masuk Islam. Ni anak Cina ni. Dia kata dia masuk Islam kerana ada satu cikgu di sekolah menengah dia dulu. Duk ajak dia masuk Islam. Duk habang Islam bagus lah. Apalah semua lagu-lagu ni. Dia dah termakan dah dengan cakap cikgu Islam ni. Maka dia kata dia pun masuk Islam. Cikgu ni lah bawa dia pergi dekat Perkim apa sana sini masuk Islam. Apa semua lah dia dah jadi orang Islam. Dia kata. Bila dia masuk Islam, dia kata mak pak dia semua buang dia. Tak mau kat dia. Semua adik-beradik tutup pintu bila dia pergi rumah. Tak mau tengok dia. Dia saya tak ada siapa. Saya tak ada kerja. Saya tak ada siapa-siapa nak jaga saya. Dia kata. Saya pergi rumah cikgu ni. Ajak saya masuk Islam ni. Saya pergi rumah dia. Kereta dia ada. Dia suruh anak dia. Abang dia tak ada. Cikgu ni suruh anak abang kata tak ada. Kereta tu ada. Dia kata siapa nak jaga saya ni. Dia kata saya semua keluarga dah buang saya. Tentu boleh nampak dah masalah dia. Sudah kata. Kita buat kerja tak habis. Kita buat kerja sekerat. Kita buat kerja ajak dia masuk Islam. Lepas tu kita tak mau jaga dia. Islam ni dia suruh kita ajak orang masuk Islam. Lepas tu kita kena terima dia jadi saudara kita. Kita ajak orang masuk Islam. Bila dia masuk kita nak cabut lari tinggal dia. Dia nak duduk dengan siapa? Dia keluarga semua dah tak ada dah. Entah nampak? Ini masalahnya. Berbeza dengan Kristian. Berbeza dengan Kristian. Dia tarik orang masuk Kristian. Dalam gereja tu macam-macam benda ada. Dia bagi budak-budak yang masuk Kristian ni suruh buat kerja. Bagi gaji pula lagi. Setidak-tidaknya suruh buat barang keras tangan apakah semua. Keras tangan tu dia hantar. Dia pasarkan benda ni. Dapat duit dia masuk balik duit kat gereja. Dan orang-orang Kristian kuat. Dari segi donation derma dekat gereja ni dia kuat. Gereja dia dari segi fund duit banyak. Dia boleh bagi gaji tetap dekat orang yang masuk Kristian ni. Puak ni dah masuk Kristian. Tak keluar dah daripada Kristian. Jadi orang kuat pula Kristian. Tuan-tuan kita dah baca dah mukadimah hadis di masjid ni. Kuliah kita yang lepas. Cerita tentang satu orang ketua kaum. Pergi jumpa Nabi SAW. Dia pergi jumpa Nabi SAW minta bantuan. Nabi bagi dekat dia kambing satu lembah. Ingat balik. Bagi kambing satu lembah dekat dia. Dia terkejut. Dia tak sangka Nabi nak bagi banyak macam tu. Dia pergi minta tolong. Dia ingat tolong patut padan. Macam biasa. Nabi bagi kambing satu lembah. Dia balik pergi dekat kaum dia. Dia kata apa? Ya qaumi aslimu. Dia kata wahai kaum aku. Jom masuk Islam. Dia kata. Fa'inna Muhammad. Kerana Nabi Muhammad ni. Yang kata Muhammad yang aku baru pergi jumpa dia ni. Yang kata Muhammad ni. Dia satu orang manusia. Yang apabila dia tolong orang. Dia seolah-olah tak takut miskin. Dia kata. Dia kata lagi. Kalau sekiranya siapa yang masuk Islam. Dengan niat di hati. Nak kepentingan dunia. Tapi selepas dia masuk Islam. Selepas dia tahu Islam tu apa. Dia akan sayang Islam. Lebih daripada dia sayang segala-gala benda yang ada dalam dunia. Itu dia Islam yang sebenar. Tuan-tuan. Islam dalam rupa yang sebenar. Macam tu. Kalau kita masuk Islam. Masuk dalam Islam dalam rupa sebenar. Islam ni kita cukup sayang. Kita sanggup hilang nyawa. Kerana Islam. Masalah kita hari ni, kita tak dapat tu gambaran Islam cantik tu, tak dapat. Tak dapat. Sebahagian daripada orang Islam hari ni, dia tengok Islam ni, dia duk wah-wah lagi. Bagus ke tak Islam ni? Jadi Islam ni pun kadang-kadang aku fedah putih, ganas. Orang Islam sendiri rasa macam tu. Macam mana kita nak bagi gambaran dekat orang bukan Islam, kata Islam ni baik. Kalau kita sendiri pun tak faham sepenuhnya tentang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah kata kalau di kalangan orang kafir ni minta perlindungan daripada kita, bagi perlindungan dekat dia. Dalam tempoh kita bagi perlindungan itu, bagi lagi kefahaman Islam dekat dia, maka mudah-mudahan Islam dia. Mudah-mudahan dia faham Islam, dia jadi orang Islam. Summa ablighu ma'manah. Kemudian persampailah olehmu akan dia, akan tempat amannya, iaitu kampung kaumnya. Supaya fikir rundin pada pekerjaannya. Jika ia beriman, dapat aman dan pahala. Dan jika tidak beriman, dapat binasa dunia dan seksa akhirat dia.
Kita bagi dekat dia, bagi dia reti tentang Islam, bagi dia faham tentang Islam, bagi elok-elok, cukup-cukup dekat dia, bagi semua benda ni, bagi elok-elok dekat dia. Bila dia dah terima Islam, dia dah faham Islam, kita bawa dia pergi hantar balik dekat kampung dia. Kampung dia hak penduduk tak Islam lagi tu. Kita hantar dia balik pergi sana. Bila dia sampai di sana, dia akan tolong sampai Islam bagi pihak kita. Tuan-tuan, kita ada satu sahabat duk kerja MAS Penang, Malaysian Airlines System, kapiten orang mah di Penang. Nama dia Kamaruddin. Dia saudara convert masuk Islam. Ada kalau kuliah kita di Penang, di Perang Garden dengan di Jelutong, dia ada. Kamaruddin ni, daripada satu orang bukan Islam, dia masuk Islam, tuan-tuan. Saya malukan dia. Dia buat kerja untuk agama ni, Allah yang mengetahui. Dia dapat anugerah apa Ma'al Hijrah ke Maulud Nabi ke apa baru ni. Dia dapat satu anugerah. Kerajaan Negeri Pulau Pinang bagi satu anugerah kerana menghargai dia punya kesungguhan nak bawa Islam dalam masyarakat. Masjid Kapitan Keling, bawah menara Masjid Kapitan Keling tu, bawah menara tu dia minta dekat masjid, dia nak buat pejabat dia. Masjid Kapitan Keling bagi tu, kawasan tak besar mana tu, tuan-tuan pergi melawat. Lah tak boleh lah, lah under renovation masjid, siap lagi. Siap dah, tuan-tuan boleh pergi cemah. Bawah menara Masjid Kapitan Keling tu dia buat office dia. Ini kerja part time, social obligation. Dia kata ini tanggungjawab dia terhadap sosial masyarakat ni, ini tanggungjawab dia sebagai orang Islam, dia kata. Tuan-tuan masuk office dia, serba kelengkapan office ada. Semua, daripada mesin photostat sampai fax machine, semualah kelengkapan, semua ada dalam tu. Dia buat kerja, tuan-tuan. Dia dapatkan ni risalah-risalah tentang Islam ni, dia dapatkan daripada pusat Ahmad Didat di South Africa no. Dia dapatkan, dia ambil orang masuk main. Dia minta, dia buat surat minta kebenaran daripada pejabat Ahmad Didat di South Africa, minta untuk dia nak print lagi benda ni, nak memperbanyakkan kepada orang Islam, kepada orang-orang yang ada turis, terutamanya yang ada di Pulau Pinang. Dia dengan beberapa orang kawan-kawan dia aduk kerja jadi pembantu kedai-kedai mic di sekitar apa Pitt Street ke apa kedai di Tanjung tu. Dengan kawan-kawan dia beberapa orang ni, tuan-tuan, pergi berjalan ke tempat-tempat yang ada turis, yang ada pelancong mic ke Pulau Pinang ni. Dia jumpa pelancong pakai perempuan pakai seluar pendek pun dia bagi risalah. Dia bercakap tentang Islam. Orang putih ni, tuan-tuan, depa dalam kosong. Tak ada apa dalam diri depa ni. Bila orang bercakap tentang ni dia berminat. Dia kata mai pejabat dia bagi buku lagi, dia bercakap lagi dan sebagainya. Ada yang dandan masuk Islam depan dia buat ada. Bawa pergi bagi masuk Islam, buat registration elok-elok. Dia ada satu buku pula kepada orang yang masuk Islam ni, tulis dia punya nama, alamat dia, apa semua, contact number, semua tulis. Setelah depa ni masuk Islam, depa balik negeri depa, hak Perancis balik Perancis, hak United Kingdom balik United Kingdom, hak mana semua Jerman balik Jerman, hantar postcard mai dekat dia, minta lagi apa buku boleh baca dan sebagainya. Pergi tengok apa yang dia ada buat. Dia baru masuk Islam, dia boleh buat kerja macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya pergi 2-3 kali segan kat dia, malu kat dia. Punyalah dia buat kerja untuk agama kita ni, agama kita daripada awal bagi dia agama Islam ni baru, tapi dia buat kerja ni macam dia lama dah dengan Islam. Baru-baru ni masuk dalam TV, rancangan apa, TV 1 apa, Hiwar apa, rancangan Hiwar, dia masuk, dia bercakap pasal Islam, cakap Inggeris, cakap pasal Islam. Dia call saya, Ustaz ni hari ni rancangan saya keluar, Ustaz tengok. Saya tengok, bertambah-tambah kita rasa kagum dekat dia. Dia boleh bercakap tentang Islam, dia boleh cerita tentang cantik Islam ni, kita nampak cantik tu. Habis dia cakap, tuan-tuan, ramai pimpinan-pimpinan masyarakat apa semua pakat telefon dia just nak bagi tahniah dekat dia. Dia tak minta orang puji dia, dia tak minta orang angkat dia, dia tak minta orang kata dia bagus. Tapi bila orang telefon bagi sokongan dekat dia, dia semangat lagi nak buat kerja yang macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia banyak sekolah pun biasa panggil dia turun naik bercakap dan sebagainya. Dia ni cukup bagus. Dia bukan sahaja satu orang yang mempunyai knowledge, tetapi dia satu orang yang praktikkan agama yang ada dalam diri dia.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, zalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Bermula yang demikian itu dengan sebab bahawasanya mereka itu kaum jahil, maka tiada ketahui mereka itu agama Islam, maka diberi dengar supaya ketahui mereka itu. Itu dia. Kita dengan orang-orang yang tak faham Islam ni tuan-tuan, jangan duk tengin sangat. Jangan duk tunjuk kita benci sangat ke orang. Kita tunjuk kata kita ni suka kalau sekiranya dia faham macam kita faham. Tunjuk kita suka kat dia. Tuan-tuan, tak ada manusia suka orang benci kat dia. Tapi mana-mana manusia pun kalau orang tunjuk orang suka kat dia, dia kalah. Kita kalau orang tunjuk kat kita kata dia benci kita, kita nak tunjuk 10 kali kita benci dia. Sampai bila tuan-tuan kita nak tanam kebencian dalam masyarakat? Tapi kalau satu orang tunjuk dia baik dengan kita, dia suka kat kita, dia hormat kita, kita 10 kali rasa nak hormat dia. Soal dia ada duit, dia kaya, dia punya pasal. Kita bukan nak dapat duit dia RM1 pun. Tapi budi bahasa dia, akhlak dia, hormat dia pada kita, 10 kali kita nak balik dekat dia. Demikian juga orang dengan kita. Kalau kita tunjuk sombong dekat dia, 10 kali dia tunjuk dia tak suka kita. Tapi kalau kita tunjuk kita suka kat dia, kita sayang dia, kita nak dekati dia, 10 kali dia nak mendekati kita. Nanti ini agama tuan-tuan. Kita faham agama ni elok-elok. Agama ni akan membawa kebaikan pada kita dan kepada semua orang yang ada dalam masyarakat kita. Nah, mudah-mudahan bila kita mengaji ni menjadikan kita makin dekat dengan Tuhan. Bukan kita mengaji menjadikan kita makin jauh daripada rahmat Tuhan. So, kita mengaji, kita nak jadi makin dekat pada Tuhan. Kita nak kemarin dengan hari ni lebih baik daripada kemarin. Kita harap kalau boleh hari ni dengan esok lebih baik daripada hari ni. Ini kita nak. Baik dari segi ilmu, baik dari segi akhlak, baik dari segi meningkatkan amalan, baik daripada semua sekali. Mudah-mudahan dengan kerana itu kita hari ke hari kita makin dekat dengan Tuhan. Wallahu a'lam. Lepas ni kita sambung ayat kaifa yakunu lil musyrikina ahdun 'indallahi wa 'inda rasulih. Ayat 7 daripada surah At-Taubah. Wallahu a'lam. Surah Ar-Rahman ni Allah banyak ulang ayat tu. Pasal apa dengan ayat-ayat yang aku turunkan ni hampa nak dustakan. Tuhan ulang banyak kali. Banyak kali dalam surah Ar-Rahman. Kalau kita dengar surah Ar-Rahman dibaca oleh Abdul Rahman Sudair, Allahu Akbar. Kalau boleh terus habis sampai subuh pun tak apa. Kalau dia sembahyang Isya baca ayat tu, suruh dia baca sampai subuh. Kita sanggup berdiri. Pasti sedap ayat tu. Ayat tu dibaca oleh orang yang sedap suara, dan ayat Quran memang sedap. Kan? Pasal apa? Persoalannya pasal apa? Allah ulang ayat yang sama sampai beberapa kali. Pasal Allah Subhanahu Wa Taala tahu berapa ramai manusia yang ada dalam dunia ni yang mengaku Islam tapi duk dustakan juga ayat Quran. Kerana tu Tuhan ulang. Nanti kita baca satu hadis Nabi SAW sendiri. Nabi SAW sendiri. Dia bila dia bercakap satu benda dia suka ulang banyak kali. Sehingga ke isteri dia Aisyah biasa tegur dia. Aisyah kata, ya Rasulullah, pasal apa kamu ulang benda tu banyak kali? Nabi kata, kerana aku nak orang betul-betul faham apa yang aku kata. Itu kaedah tuan-tuan, itu kaedah. Kita mengajar kalau satu benda kita ulang tu bukan kerana kita gagal. Tapi kerana apa? Supaya benda tu kita sekali katuk dia bekas sikit. Katuk 2 kali, katuk 3 kali, katuk 4 kali, bekas dia makin dalam. Benda tu orang ingat lama. Itu kaedah yang sebenarnya bukan Nabi saja. Allah pun guna kaedah yang sama. Nabi guna kaedah itu dan kita pun kena guna kaedah yang sama. Bahkan dalam doa, Nabi kata doa, kalau kita nak minta satu doa dekat Tuhan, yang doa tu kita hajat sangat. Ada satu doa kita hajat sangat dengan doa tu. Misalnya Allah bagi kita sakit, hajat sangat kita ni nak baik daripada sakit. Maka doa yang kita hajat sangat ni, Nabi kata ulanglah 3 kali. Nabi kata, kan? Kalau hak tu yang kita nak sangat, 3 kali ulang. Mudah-mudahan bila banyak-banyak kali minta, Allah makbulkan doa kita. Allah makbulkan doa kita. Kalau Allah nak makbul lambat kerana sungguhnya kita minta, mudah-mudahan cepatlah Allah makbul doa kita. Mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita semua. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita sambung dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta
محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.